on live tu kan? Okey dah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nama saya Aina daripada Tiram Travel, Cawangan Sungai Petani. Okey, untuk hari ini kita akan terangkan sikit tentang penerbangan Saudi Airlines. Okey, seperti yang sedia tahu, ramai yang tahu yang penerbangan Saudi Airlines ni macam mana kan, tapi tak apa, kita terang secara orang kata secara lalu je lah. Okay. Okay. Next. Okay, kalau kita tengok dekat sini kedudukan seat. Okay, ramai yang tanya, ramai yang main daftar dan tanya macam mana kedudukan seat dalam flight. Okay, yang ni seat ekonomi. Kalau kita tengok kat sini seat ekonomi, tepi tingkap tu dia ada 2 seat, tengah dia ada 3 seat dan ujung dia ada dia ada 3 seat. Okay, dekat tepi tingkap ada 3 seat, dekat tengah ada 3 seat dan dekat hujung ada 3 seat juga. So bertiga-tiga lah. Yang ni kita panggil seat ekonomi. Okay, lepas tu kita tengok facility dia pula. Okay, kita tengok dia juga ada sediakan ruang solat yang dilengkapi dengan kompas yang menunjukkan arah kiblat. So kalau kata kita nak solat dekat atas kapal, bolehlah disediakan kompas sekali untuk kita tahu arah kiblat kita. Okay, dia memudahkanlah, tak perlu sembahyang dekat seat kan. Okay. Next. Okay, kemudian makanan. Okay, seperti yang saya bagi tahu untuk live yang lepas berkenaan dengan penerbangan Air Asia, penerbangan Saudi Airlines juga sediakan. Dalam penerbangan Saudi Airlines juga kita sediakan makan lah. Makanan akan diberi 2 kali di atas flight, sekali pergi dan sekali balik. Okey, yang ni contoh makanan-makanan dia. Okey, dia ada bagi nasi, dia ada bagi, yang ni kita tengoklah. Yang ni kita tak boleh nak pilih. Yang ni kita makan je apa yang dia bagi. Okey, yang ni contoh makanan yang dia orang makan bagi. Okey, kemudian kita tengok detail flight. Detail flight selalunya kalau kata Asia selalu awal pagi kan, dalam pukul 4.30, pukul 5, 5.30. Tapi kalau kita tengok Saudi Airlines dia akan jadi tengah malam, dalam pukul 11 lebih, kadang jadi pukul 9 lebih. Flight dia akan malam ataupun petang, selalunya malam lah selalunya. Okey, yang ni saya bagi contoh. Okey, contoh yang tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok, contoh pada 24 Februari yang lepas. Okey, tengok yang ni dia naik SB 843 daripada Kuala Lumpur ke Jeddah pukul 11.15 dan akan sampai pada 3.5 pagi. Kalau kata 5 Mac, dia akan naik SB 8840 daripada Jeddah ke Kuala Lumpur pukul 1.30 tengah hari waktu sana dan akan sampai pada pukul 2.45 waktu sini. Okey, kat sini juga dia ada terang juga. Okey, tarikh, masa, tempat lawatan tertaluk kepada perubahan tanpa notis dan kebenaran pihak berkuasa tempatan. Yang kedua, kalau kita nak check in, kita perlu bawa pasport, boarding pass, tag nama dan tag bag. Okay, yang tu akan diserahkan oleh mutawif di tempat yang berkumpul lah. Sebab tu kadang ada yang jemaah yang tanya, bila saya boleh dapat pasport saya, apa semua. Pasport jangan risau, pasport mutawif akan bawa dan dia akan bagi dekat airport nanti sekali dengan boarding pass, dengan tag nama, dengan tag bag. Yang tu dia akan bagilah. Jemaah wajib memasang tag bag setiap kali check in luggage dan tag nama wajib dipakai semasa di luar hotel sepanjang buat umrah tu kita wajib pakailah. Okey, luggage kalau kita tengok dekat sini urusan luggage adalah secara berkumpulan kecuali tidak dibenarkan oleh pihak penerbangan. Dan barangan larangan, benda tajam macam biasalah. Benda tajam hendaklah disimpan dalam luggage yang hendak di check in. Maksudnya macam gunting kecil ke
kepit kuku ke, yang tu tak boleh lah. Yang tu kita kena letak dalam dalam kargo lah. Ya, okay, kita tak boleh nak, kita tak boleh bawa lah. Kalau tak nanti dia pakai rampas. Kalau tak dalam kargo okey, kalau tak dekat dengan kita tak boleh. Okey. Okey, had berat bagasi. Kalau sebelum ni saya kalau yang sebelum ni saya explain kalau Air Asia pergi 20 balik 30. Kalau yang ni had berat bagasi 23 kilo pergi dan balik. Okey, cas lebihan bagasi adalah tanggungjawab sendiri. Okey. Kalau kata lepas tu okey. Yang kelima ialah mahram. Jemaah perlu bagi jemaah yang pergi bersama mahram, pastikan sentiasa bersama mahram semasa urusan cop pasport immigration. Maksudnya kalau contohlah anak perempuan pergi dengan ayah ke, kena sentiasa ada dengan ayah waktu kita nak cop semua. Kita kena orang kata sentiasa bersama dengan mahram kita lah, senang nanti immigration nak detect. Okay, next. Contoh atur cara. Okay, yang ni selalunya tuan-tuan dan perempuan akan dapat selalunya sebulan sebelum penerbangan. Kita akan bagi atur cara ni. Okay, selalu kita akan bagi by WhatsApp lah. Okay, kita akan bagi by WhatsApp. Kalau kata jemaah, contoh jemaah, kita akan bagi dalam satu invoice tu kita akan bagi kepala invoice saja. Kita bagi seorang sahaja. Contoh kita bagi atur cara dengan nombor mutawif dan dia kena pas lah dekat kumpulan dia yang lain. Sebab kita buat macam ni, kita takut tak cukup masa kalau kita hantar seorang-seorang. So macam satu family kita akan hantar ketua dia sahaja. Kalau satu group kita akan hantar seorang saja, ketua dia sahaja kita akan hantar lah. Dan apa-apa kita akan contact ketua dia sahaja. Macam tu lah. Okay. Next. Okay, saya akan bagi contoh package. Ini contoh package Saudi Airlines. Selalunya package Saudi Airlines ni harga bermula 5890 seorang. Okay, harga dia 5890. Yang kalau Asia hari tu 5690. Bermula daripada 5690. Tapi Saudi mahal sikit, harga 5890 untuk package ekonomi. Okay. Kalau untuk package ekonomi, kemudian next kita tengok hotel untuk package Saudi. Untuk penerbangan Saudi Airlines, kita tawarkan hotel seperti yang pertama ialah Hotel Safwa. Okay, ramai yang tahu Hotel Safwa 50 meter daripada dataran masjid. Okay, yang ni pintu 1. Okay, pintu King Abdul Aziz. Yang kedua ialah Hotel Movenpick 50 meter juga daripada dataran masjid dia sebelah Safwa. Dan yang ketiga ialah Hotel Le Méridien. Jarak dalam 150 meter, lebih kurang 150 meter daripada dataran masjid. Yang ni dia belakang Safwa macam tu. Dan yang keempat ialah Hotel Al-Masaf. Dalam 80 meter dari dataran masjid. Dia satu baris yang Safwa, cuma dia ke tepi sikit lah. Sebab tu dia 80 meter. Okay. Yang ni 4 hotel ni kita tawarkan untuk package Saudi Airlines. Okay, untuk detail package pula, jemaah boleh membuat pilihan sama ada nak masuk Mekah dulu ataupun nak masuk Madinah dulu. Ada setengah jemaah dia nak masuk Mekah dulu, ada setengah jemaah dia nak masuk Madinah dulu. Yang tu terpulang. Pada itu masing-masing punya pendapat lah kalau kata ikut keselesaan jemaah. Okay. Kalau kata jemaah nak masuk Mekah dulu, so tak ada masalah, kita akan cari package yang masuk Mekah dulu. Dan kalau contoh jemaah yang nak masuk Madinah dulu, so kita akan cari package yang masuk Madinah dulu. Penerbangan daripada Kuala Lumpur Jeddah Kuala Lumpur. Maksudnya kat sini, okay, contohnya daripada airport Kuala Lumpur, kita akan turun ke Jeddah. Okay. Kita akan turun ke Jeddah. Contoh jemaah nak masuk Mekah dulu.
Okey, daripada Kuala Lumpur dia akan turun ke Jeddah dan dia akan naik bas ke Mekah. Maksudnya kita akan berumrah dululah. Selalunya yang ni dia akan berihram dekat atas kapal. Dia akan berumrah dulu. Okey, habis buat umrah, kita dah bermalam apa semua dah dekat Mekah, kita akan naik bas ke Madinah. Okey. Kemudian lepas kita akan naik bas ke Madinah, kita ziarah habis semua dekat Madinah, kita dah bermalam semua dekat Madinah, kita akan naik bas semula ke airport Jeddah. Itu dinamakan Kuala Lumpur Jeddah, Jeddah Kuala Lumpur. Okey, akhirnya dia akan ditetapkan pi airport Madinah. Okey, yang tu kalau pergi Mekah dulu. Kalau pergi Madinah dulu, daripada Kuala Lumpur dia akan turun ke Jeddah, sampai saja di airport Jeddah, kita akan naik bas terus ke Madinah. Okey, maksudnya kita akan ziarah dulu. Habis ziarah dekat Madinah, kita dah bermalam apa semua dekat Madinah. Kemudian kita akan patah balik, kita akan naik bas ke Mekah. Baru kita akan berumrah lah. Habis berumrah, dah bermalam apa semua dekat Mekah, kita akan naik bas ke airport Jeddah, kemudian balik ke Kuala Lumpur. Yang tu kalau masuk Madinah dululah. Maksudnya kita ziarah dulu baru kita akan buat umrah. Kalau masuk Mekah dulu, kita akan buat umrah dulu baru kita akan ziarah. Yang tu atas pilihan jemaah masing-masing lah. Okey. Yang tu sahaja daripada saya untuk pagi ini. Okey. Penerangan berkenaan dengan penerbangan Saudi Airlines. Okey, untuk next nanti kita akan cerita pula pasal hotel. Okey, pasal hotel kita macam yang tadi saya ada sebut, pasal Hotel Safwa, Hotel Meridian, Al-Masa, Hotel Movenpick, 4 hotel tu nanti kita akan bagi tahu, kita akan tunjuk gambar-gambar setiap hotel. Okey? Okey, yang itu saja daripada saya. Assalamualaikum.